Sebab apa kita resah, sebab apa kita rusing? Sebab kita mengutamakan selain daripada Allah. Sebenarnya itu. Kita mengutamakan harta, kita mengutamakan keluarga, kita mengutamakan ibu ayah, anak-anak, isteri, harta, perniagaan. Kita lebih utamakan daripada kasih sayang kita kepada Allah dan Rasulnya, daripada jihad di jalan Allah. Maka dengan sebab itu, kita tidak mendapat ketenangan dan rahmat daripada Allah. Sedangkan sepatutnya semua itu membawa kita kepada kecintaan kita kepada Allah. Itu yang sepatutnya. Bukan semua itu menghalang kita daripada cinta Allah. Macam orang ada duit. Jangan jadikan duit itu penghalang dia untuk mendekatkan daripada Allah. Bila ada duit ni, dia tak dan nak mengaji, tak dan nak pergi masjid, tak dan semua tak dan, sibuk nak menguruskan duit. Kalau macam tu, duit itu tak manfaat untuk dia. Itu. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Shadaqallahul azim, surah An-Nahl ayat 97. Yang bermaksud, sesiapa yang mengerjakan amal yang saleh, sama ada lelaki maupun perempuan, dalam keadaan mereka beriman, maka sesungguhnya, kata Allah, kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik dan bahagia. Allah sebut ni, tak kira lelaki, tak kira perempuan yang beramal saleh dan dalam keadaan mereka beriman sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan bagi kehidupan yang baik dan bahagia. Dan sesungguhnya, kata Allah, kami akan berikan ganjaran pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, khatta bila kita bincang soal muamalat maliyah, muamalat harta ni, kita bincang isu yang berkaitan dengan harta. Harta adalah milik mutlak Allah. Apa yang ada di tangan manusia hanyalah pinjaman untuk digunakan pada jalan Allah sahaja. Sayangnya ramai yang lupa dan beranggapan bahawa mereka empunya sebenar harta. Sedangkan mereka bukan empunya sebenar. Yang empunya sebenar Allah Subhanahu wa taala. Harta itu bagi manusia adalah satu amanah yang terpikul di atas bahu dia untuk dia melaksanakan amanah itu dengan cara yang terbaik. Ketelitian ajaran Islam berkenaan dengan harta meliputi setiap tahap dan proses, iaitu peringkat mencari harta, memiliki harta, seterusnya menggunakan harta. Secara mudahnya, Islam menitik beratkan konsep halal dalam perolehan dan perbelanjaan harta dan konsep infak fi sabilillah semasa pemilikan harta. Mencari kerugian dan meninggalkan keuntungan adalah bertentangan sama sekali dengan doktrin Islam. Namun kejayaan dan keuntungan dalam Islam bukanlah berasaskan keuntungan dan pengumpulan kekayaan semata-mata. Tetapi keredaan Allah itu ialah dengan memperhambakan keuntungan yang dimiliki kepada jalan-jalan Allah. Sejarah telah mencatatkan bahawa Rasulullah ialah seorang ahli perniagaan yang jujur dan amanah sehingga mendapat keuntungan yang besar. Sekaligus kredibiliti baginda itu memikat hati Khadijah, seorang saudagar yang memiliki kemuliaan dan harta. Begitu juga dengan para sahabat Rasulullah yang lain yang merupakan ahli perniagaan yang berjaya seperti Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Ubaidillah dan ramai lagi. Mereka ini berkongsi keuntungan dalam perniagaan menerusi jalan infak fi sabilillah, sama ada infak wajib itu zakat maupun infak yang sunat seperti sedekah. Infak bermaksud membelanjakan harta untuk melaksanakan perintah Allah. Konsep infak fi sabilillah dalam pengurusan harta merupakan satu bidang yang amat luas dan mempunyai impak yang besar dalam pembentukan dan pembinaan sosioekonomi ummah. Terdapat banyak ayat Quran yang menyentuh tentang kepentingan, gesaan dan kelebihan infak fi sabilillah. Salah satu ayat yang berupa perintah mengenai amalan infak ialah firman Allah, "Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Belanjakanlah harta yang ada pada kamu untuk menegakkan agama Allah dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sebab sikap bakhil itu sifat yang mencampakkan diri dalam kebinasaan. Infak fi sabilillah ni dia satu
perkara yang memberi kebaikan yang sangat banyak. Baru ni saya pergi ke Jordan dan Mesir, pergi untuk urusan universiti di sana. Antaranya juga saya pergi ke Jamiatul Azhar, Universiti Al-Azhar, bertemu dengan presiden universitinya untuk membincang dari sudut pendidikan. Cumanya Azhar ni antara yang diminati oleh umat Islam seluruh dunia, termasuk Malaysia lah. Malaysia ni sejak zaman-zaman tok nenek kita ada pergi Azhar kan. Sebab apa mereka boleh belajar di sana dengan begitu mudah? Hari ni pun tuan-tuan pelajar Malaysia paling tidak sekarang ke Azhar pun ada 9,000 sekurang-kurangnya sekarang ni. Sebab apa? Sebab yuran dia setahun dah RM50 ya. macam komitmennya. Jadi keperluan lebih pada Pulau Diri je. Pulau Diri duduk di sini pun sama je. Tuan-tuan, anak tuan-tuan duduk di Malaysia ni belanja berapa? Seorang? Hak belajar kolej ke, hak belanja berapa seorang? Dia duduk sana pun sama. Dari sudut pembelanjaan diri dia. Ya. Tapi pembelajaran tu percuma. Hak percuma, boleh kata percuma lah dengan RM50 tu setahun tu kan. Hak percuma ni bukan baru sekarang. No, berkurun lamanya. Mai mana ni? Mai infak ni lah. Mai daripada harta yang diinfakkan, yang diwakafkan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masa duk bincang dengan Amid Kuliah Syariah, dekan Fakulti Syariah, sembang-sembang dia bertanya, kamu Malaysia nak wakaf tak? Dia promote wakaf ni. Saya tanya, wakaf apa? Untuk IT. Saya kata, insya-Allah kita akan cuba bagi satu bilik, kita akan masukkan prasarana termasuk IT di atas sumbangan wakaf. Semua pelajar yang nak menggunakan teknologi, tak boleh masuk kelas, dia boleh guna di IT kat situ. Ruang disediakan. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu peluang, saya nampak itu satu peluang yang bagus. Diberi tempat untuk kita wakaf, satu tempat yang kita kata sure akan digunakan, manfaat dia secara berpanjangan, bukan sekarang ni sampai bila-bila. Azhar, tuan-tuan. Satu universiti yang berprestij. Dan lokasi dia tu dekat Fakulti Syariah, sebelah dengan Masjid Al-Azhar. Jami' Al-Azhar. Sebelah tu. Bilik sana, Jami' Al-Husin. Itu. Tapi orang tak pecam sangat. Orang yang orang kenal, sebelah Masjid Al-Husin tu, sampai ke ujung, pasal malam. Kau pasal malam, pasal siang. Orang jual-jual kan. Orang jual-jual kiri kanan jam. Itu orang nampak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ini. Bila mereka menawarkan pula nak, mereka mungkin tu kekurangan segi kepakaran kan. Kita kata, okay, Alhamdulillah. Kita boleh usahakan. Maka wakaf pendidikan untuk menyediakan satu prasarana di Universiti Al-Azhar itu, daripada kita sendiri, kita boleh join tu, kira cantik lah. Alhamdulillah. Mereka bersedia untuk menyediakan satu tempat, platform, kita masuk atas dasar wakaf, dan wakaf itu akan digunakan sampai bila-bila, insya-Allah, untuk para pelajar untuk belajar, terutama pada hari ini yang menggunakan teknologi moden. Kita kena ikut semasa jugalah. Azhar pun dia kena ikut semasa jugalah. Mereka pun nak mengajar online juga sebelum ni pun. Terpaksalah dunia pada hari ni macam tu. Kan? Dunia dah jenis dunia dah berbeza dah daripada sebelum-sebelum ini, maka disediakan perkara tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi maknanya harta itu untuk apa? Kita duduk bincang bab muamalat ni untuk apa? Bukan takat kita duduk bincang cara mencari harta itu dengan cara yang betul, dengan cara yang bertepatan dengan hukum syarak. Bukan sekadar itu, tetapi kita nak bincangkan macam mana cara untuk kita membelanjakan harta itu juga dengan cara yang betul. Jangan sia-siakan. Kerana apa? Kerana Allah dah sebutkan, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan campakkan diri kamu kepada kebinasaan. Dan sebelum ayat ni Allah sebut apa? Wa anfiqu fi sabilillah. Infaklah di jalan Allah. Maknanya kalau kamu tak infak, kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Itu kesan dia.
Maka dengan sebab itu, kita nak menyelamatkan diri daripada mencampakkan diri dalam kebinasaan, maka kita kena menyusun cara macam mana untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik.